Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan membentangkan laporan akhir latihan industri saya di Majlis Daerah Batu Gajah. Pengenalan diri saya. Okey, nama saya adalah Abdul Rahman bin Yahya daripada kelas DTK6A dan nombor matrik saya adalah 15 DTK 19F1019. Okey, latar belakang Majlis Daerah Batu Gajah. Majlis Daerah Batu Gajah berasal daripada nama Majlis Daerah Kelantan Barat yang ditubuhkan pada 1 September tahun 1979. Okey, Majlis Daerah Batu Gajah ditukar nama daripada MDKB kepada MDBG pada 26 Mac 2009. Majlis Daerah Batu Gajah mempunyai 3 pejabat cawangan iaitu di Pekan Pusing, Pekan Terengganu dan Pekan Tanjung Tualang. Okay. Ia bertujuan untuk memudahkan urusan pentadbiran di samping melaksanakan kawalan yang lebih komited ke atas aspek pembersihan dan pembangunan bandar. Dan Majlis Daerah Batu Gajah dinaik taraf dengan kawasan yang jauh lebih luas iaitu 67,470 hektar dengan jumlah penduduk kira-kira seramai 133,422 orang. Okey, ini adalah carta organisasi Majlis Daerah Batu Gajah. Okey, Majlis Daerah Batu Gajah mempunyai 5 fungsi. Yang pertama adalah pengurusan kesejahteraan bandar secara lestari. Yang kedua, mengutip dan meningkatkan kutipan hasil tahunan. Yang ketiga, melaksanakan perkhidmatan pemandaran yang berkualiti. Yang keempat, merancang dan melaksanakan pembangunan di kawasan majlis. Dan yang kelima, mentadbir, mengurus, mengawal dan melaksanakan kawasan majlis secara efisien. Okey, visi Majlis Daerah Batu Gajah ke arah majlis pemandaran yang berdaya huni. Dan misi Majlis Daerah Batu Gajah untuk menyediakan perkhidmatan pemandaran yang berkualiti dan eksklusif dalam memastikan kesejahteraan komuniti. Okey, saya berkhidmat di bawah Jabatan Khidmat Pengurusan yang bermatlamat untuk mewujudkan pentadbiran yang cekap dan menyediakan perkhidmatan yang berbajukan yang terbaik kepada anggota majlis. Okey, ini adalah carta organisasi bahagian teknologi maklumat di mana bahagian yang saya dilatih. Okey, ringkasan mingguan. Okey, untuk minggu pertama saya telah melaporkan diri di Majlis Daerah Batu Gajah, mendaftar ID Tamprint, membaiki pemasangan komputer, melaksanakan pemasangan OS. Dan untuk minggu yang kedua saya mempelajari laman web Majlis Daerah Batu Gajah, membuat penyambungan IP printer dan server dan membuat pemasangan, penggantian dan penambahbaikan komputer pengguna. Minggu yang ketiga, saya mempelajari sistem helpdesk dan cara update sistem helpdesk dan membuat penyambungan dan cara penggunaan printer dan photostat, photostat, membuat servis format, installation OS, backup file dan pemasangan aplikasi Office. Minggu yang keempat, saya mempelajari penukaran komponen dalam CPU komputer, menyambung versi photostat kepada komputer pengguna dan membuat pemasangan OS software dan antivirus. Untuk minggu yang kelima, saya mempelajari dan membuat pemasangan dan pengemaskinian driver printer pada PC pengguna, membuat penurunan versi software dan pemasangan komputer, membuat lukisan plan printer dan lukisan plan secara digital. Dan minggu ke-6 saya mempelajari dan membuat sharing folder PC ke file server dengan membuat sambungan IP printer dan mesin photostat, membuat pembangkaian dan penukaran barangan ICT dan membuat servis format, installation OS, backup file, pemasangan aplikasi Office dan penukaran HDD. Seterusnya, minggu yang ke-7 saya membuat penukaran dan pemasangan HDD ke SSD, membuat penambah dan pembersihan RAM, mempelajari cara perubahan fail di dalam server secara real time. Minggu ke-8 saya membuat lukisan plan jabatan, mengemaskini dan membuat penyelenggaraan berkala, menggantikan OS dan Microsoft Office, menyediakan setup bilik mesyuarat premis. Untuk minggu ke-9, minggu ke-10, minggu ke-11 saya cuti sakit. Untuk minggu yang ke-12 saya belajar untuk mengaktifkan produk key, operating system, Microsoft Office dan renew antivirus, mengambil barang ICT di luar kawasan pejabat dan disimpankan dalam stok pejabat, membuat penyelenggaraan dan cleaning pada printer, mengemaskini data permintaan barang ICT untuk setiap jabatan. Untuk minggu yang ke-13, saya membaiki masalah PC term file yang tidak dapat mengakses file yang sudah di-download ataupun disimpan, memeriksa masalah printer yang tidak dapat mengeluarkan warna dan membaiki printer yang tidak boleh diakses.
dan menyelesaikan masalah server yang tidak dapat diakses dan membuat rakaman video tentang keselamatan premis. Untuk minggu yang ke-11, saya mengaktifkan lesen Microsoft Office dan OS dan membaiki keyboard yang offline pada PC all-in-one, membuat lakaran kabel LAN, menyediakan masalah printer HP LaserJet CP1020 yang tidak respon ataupun memberi respon. Okey, untuk minggu yang ke-15, saya membuat penyediaan barangan ICT untuk persediaan mesyuarat dan menyediakan Wi-Fi setting di setiap bilik mesyuarat. Memasang TV display di kaunter hadapan majlis daerah Batu Gajah. Melajukan proses boot laptop dan membaiki masalah network not private. Untuk minggu yang ke-16, saya membuat satu buletin ICT dan pengemas kekinian data ISO. Format PC dengan membenarkan pengguna untuk mengakses file server dengan melukaskan ID dan password ke file server. Minggu yang ke-17, saya menukarkan kabel HDMI di dalam bilik mesyuarat dan membuat label dilarang sentuh pada setiap monitor yang ada di dalam bilik mesyuarat. Dan membuat rekod tentang masalah router di kaunter landscape majlis daerah Batu Gajah dan membaiki komputer yang tidak dapat mengakses internet. Minggu yang ke-18, saya mengatur cara program cabutan kerja undi secara atas talian, merangka atau membuat bingkai aplikasi streaming, membuat laluan dan menyambungkan LAN Wi-Fi ke sistem eHD. Untuk minggu yang ke-19, saya membuat pemasangan antivirus dan penyelenggaraan berkala di Jabatan Khidmat Pengurusan dan membuat penyambungan IP printer ke PC pengguna. Untuk minggu yang ke-20, saya belajar untuk mengemas kini driver CCTV di majlis daerah Batu Gajah di dalam bilik server dan membuat penambahan LAN kabel di Jabatan Tunggakan dan penukaran switch LAN yang rosak. Okey, tentang laporan teknikal. Okay. Laporan teknikal. Pertama sekali, prosedur pemeriksaan kerosakan barangan ICT. Yang pertama, menerima aduan kerosakan. Kaki tangan perlulah membuat aduan kerosakan barangan ICT beserta maklumat kerosakan seperti tarikh tiket, nama peminta, jenis kerosakan, kategori aduan, lokasi, tajuk aduan di dalam website helpdesk Majlis Daerah Batu Gajah. Yang kedua, saya akan menyediakan barangan-barangan yang perlu untuk dibawa seperti testpad, buku catatan dan telefon bimbit. Yang ketiga, pengumpulan barang. Apabila sampai ke lokasi kejadian, perlulah mengumpulkan barang di tempat yang mudah untuk dicapai dan dilihat untuk sebarang kegunaan. Yang seterusnya, membuat pemantauan. Memantau barangan yang diadukan kerosakan di setiap sudut dan sambungan pada barangan tersebut sebelum melakukan sebarang pemeriksaan dan penyelenggaraan. Yang seterusnya, memakai alatan keselamatan. Memakai beberapa alatan keselamatan untuk membuat pemeriksaan berkala kuasa pada base plug elektrik ataupun plug untuk memantau bekalan elektrik pada plug sama ada berfungsi ataupun tidak. Memeriksa kabel power supply pada barangan yang diadukan kerosakan menggunakan testpad dan sarutangan keselamatan. Membuat cuba uji. Membuat cuba uji kepada barangan tersebut untuk mengetahui kerosakan barangan di bahagian-bahagian yang tertentu. Kerosakan yang ditemui. Setelah membuat cuba uji terhadap barangan kerosakan, membuat aduan kepada pihak atasan terdahulu tentang kerosakan yang dihadapi seperti gambar yang dirujuk. Box router itu telah terbakar diakibatkan kilat. Mengambil data barangan, mengambil nombor siri, nombor inventory barangan kerosakan untuk dimasukkan ke dalam rekod kerosakan barangan ICT. Membuat aduan kepada pihak Telekom Malaysia yang bertanggungjawab untuk membuat penukaran barangan kerosakan pada masa yang terdekat. Dan bersurai. Selesai membuat aduan kepada pihak Telekom Malaysia, mengumpulkan kesemua barangan yang telah dikeluarkan dan bergerak pulang dari tempat kejadian. Yang kedua, prosedur kemaskini penyelenggaraan berkala. Yang pertama sekali, perlulah membuat memo. Membuat beberapa memo tentang pihak ICT akan membuat penyelenggaraan berkala dua sesi dalam setahun, iaitu pada sesi pertama iaitu bermula bulan Januari sehingga bulan Jun, dan sesi yang kedua bermula bulan Julai sehingga bulan Disember. Setelah membuat memo tersebut perlulah dihantar dan disahkan. Mencetak memo dan yang telah dibuat, menghantar memo ke setiap jabatan premis, menerima tanda tangan wakil dan cop pengesahan sebagai tanda persetujuan untuk pihak ICT membuat penyelenggaraan berkala.
Seterusnya, membuat penyelenggaraan mengikut jabatan dan tarikh yang telah ditetapkan seperti yang tertulis di dalam memo. Seperti Jabatan Kejuruteraan pada bulan Januari dan Jabatan Khidmat Pengurusan pada bulan Mac. Membuat tiket penyelenggaraan berkala terdahulu supaya penyelenggaraan yang dilakukan dapat direkodkan dan dikemas kini dalam sistem helpdesk. Mengambil data, membawa kamera ataupun buku catatan untuk merekod serial number, nombor inventory sebelum direkodkan dan di follow up ke dalam helpdesk. Selepas mendapat kesemua data, kami akan mengemas kini maklumat yang diperlukan seperti tulis di dalam follow up helpdesk sebelum disubmit dan menukar status tiket. Dan seterusnya, menutup tiket. Setelah memasukkan kesemua maklumat yang diperlukan, simpan data dan tukarkan status tiket daripada baru atau proses kepada status tiket ditutup. Okey, kesimpulan. Kesimpulan saya terhadap latihan industri dapat memberi gambaran tentang dunia pekerjaan dan membantu pelajar untuk lebih bersedia menghadapi pekerjaan kelak. Yang seterusnya, membangunkan tahap keyakinan diri yang tinggi dalam mengenangi tingkah laku berbeza individu yang berbeza. Peluang keemasan untuk pelajar bukan sahaja dalam bidang akademik dan teknikal, tetapi juga meliputi semua bidang pekerjaan secara keseluruhan sebagai pekerja. Dan mendidik pelajar dalam banyak perkara, terutamanya disiplin, kerjasama dan tanggungjawab. Untuk komen dan cadangan kepada pihak Majlis Daerah Batu Gajah, saya meminta mohon untuk memberi pendedahan yang jelas tentang skop bidang dan teruskan mengambil pelajar latihan industri supaya dapat memberi peluang kepada pelajar. Untuk kepada pihak politeknik, saya menyarankan pihak politeknik untuk meningkatkan kerja amali yang berkaitan dengan situasi bekerja yang sekarang seperti membuat website, membuat programming language ataupun sebagainya. Dan seterusnya, kepada pelajar, silalah melengkapkan diri sebelum menjalani latihan industri dan menghargai setiap peluang yang diberikan semasa menjalani di latihan industri. Dan cuba untuk mewujudkan sikap yang positif dan ingin belajar lebih banyak ilmu pengetahuan. Kalau boleh, kita rasa macam nak berlumba ataupun bertanding dengan ilmu. Lebih kurang macam itulah. Okey, untuk bibliografi. Okey, saya merujuk daripada portal Majlis Daerah Batu Gajah, buku refleksi jurnal unit 2021 dan industri report daripada blogspot Amar Solehin. Sekian daripada saya. Terima kasih.